Semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab 4 termokimia, unit 4.4 haba peneutralan. Kita melihat haba peneutralan. Mari kita lihat satu contoh tindak balas peneutralan, iaitu tindak balas di antara asid hidroklorik dan natrium hidroksida yang boleh menghasilkan garam natrium klorida dan molekul air. Daripada persamaan kimia ini, kita boleh membentuk persamaan ion untuk tindak balas peneutralan. Maka, persamaan ion untuk tindak balas peneutralan ialah 1 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion hidroksida untuk menghasilkan 1 mol molekul air. Daripada contoh ini, kita boleh takrifkan haba peneutralan, di mana haba peneutralan ialah perubahan tenaga haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara 1 mol ion hidrogen dengan 1 mol ion hidroksida. Tindak balas peneutralan boleh berlaku antara asid kuat dengan alkali kuat, asid kuat dengan alkali lemah, asid lemah dengan alkali kuat, dan asid lemah dan alkali. Tindak balas peneutralan antara asid kuat dengan alkali kuat didapati mempunyai haba peneutralan negatif 57 kilojoule. Ini adalah kerana asid kuat dan alkali kuat boleh mengion sepenuhnya di dalam air. Maka tenaga diperlukan untuk pemecahan ikatan kimia dalam proses pengionan ion hidrogen dan ion hidroksida, dan nilai tenaga ini adalah positif. Manakala tenaga yang dibebaskan pula apabila ion hidrogen dan ion hidroksida bergabung untuk membentuk molekul air, dan nilai tenaga ini adalah negatif. Maka jumlah tenaga pembentukan ikatan kimia dan pemecahan ikatan kimia ialah haba peneutralan. Jadi, haba peneutralan antara asid kuat jenis monobase dan alkali kuat ialah sentiasa tetap, iaitu negatif 57 kilojoule. Contohnya, tindak balas di antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida membebaskan tenaga haba 57 kilojoule, dan juga tindak balas di antara asid nitrik dan kalium hidroksida membebaskan haba 57 kilojoule. Mengapa pula haba peneutralan antara asid kuat dan alkali lemah mempunyai nilai yang kecil dari negatif 57 kilojoule? Ini adalah kerana alkali lemah mengion separa sahaja dalam air. Maka, lebih banyak tenaga diperlukan untuk proses pengionan lekap ion hidroksida dalam alkali lemah. Jadi, lebih banyak tenaga diperlukan untuk pemecahan ikatan kimia dan mengakibatkan pertambahan nilai perubahan tenaga yang lebih besar, iaitu nilai X yang lebih besar. Manakala tenaga haba yang sama dibebaskan apabila ion hidrogen dan ion hidroksida bergabung untuk membentuk molekul air.
Justru itu, jumlah tenaga pembentukan ikatan kimia dan pemecahan ikatan kimia ialah nilai negatif yang lebih kecil. Maka, haba peneutralan antara asid kuat dan alkali lemah ialah sentiasa rendah dari nilai 57 kilojoule. Contohnya, tindak balas di antara asid hidroklorik dan amonia membebaskan haba 52.2 kilojoule sahaja. Adakah nilai haba peneutralan antara asid lemah dan alkali kuat turut mempunyai nilai kurang daripada 57 kilojoule? Ya, ini adalah kerana asid lemah juga mengayon separa sahaja dalam air seperti mana alkali lemah. Maka, lebih banyak tenaga juga diperlukan untuk proses pengayunan lengkap ion hidrogen dalam asid lemah. Jadi, lebih banyak tenaga diperlukan untuk pemecahan ikatan kimia dan mengakibatkan pertambahan nilai perubahan tenaga yang lebih besar juga. Tenaga yang dibebaskan apabila ion hidrogen dan ion hidroksida bergabung untuk membentuk molekul air adalah sama. Justru jumlah tenaga pembentukan ikatan kimia dan pemecahan ikatan kimia ialah nilai negatif yang lebih kecil. Maka, haba peneutralan antara asid lemah dan alkali kuat ialah sentiasa rendah dari nilai negatif 57 kilojoule. Contohnya, tindak balas di antara asid etanoik dan natrium hidroksida membebaskan haba 55.2 kilojoule. Bagaimana pula haba peneutralan antara asid lemah dan alkali lemah? Adakah nilainya kecil dari 57 kilojoule juga? Ya, ini adalah kerana asid lemah dan alkali lemah kedua-duanya mengayon separa sahaja dalam air. Maka, lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk proses pengayunan lengkap ion hidrogen dan ion hidroksida dalam asid lemah dan alkali lemah. Maka, lebih banyak tenaga diperlukan untuk pemecahan ikatan kimia yang mengakibatkan pertambahan nilai perubahan tenaga yang lebih besar juga. Tenaga yang sama juga dibebaskan apabila ion hidrogen dan ion hidroksida bergabung untuk membentuk molekul air. Maka, haba peneutralan antara asid lemah dan alkali lemah ialah sentiasa rendah dari nilai 57 kilojoule. Contohnya, tindak balas di antara asid etanoik dan amonia membebaskan haba sebanyak 50.4 kilojoule sahaja. Apakah pula haba peneutralan bagi tindak balas yang melibatkan asid dwi-base? Contohnya asid sulfurik. Adakah haba peneutralannya 2 kali ganda? Tidak. Contohnya, tindak balas antara asid sulfurik dan natrium hidroksida menghasilkan 2 mol air. Akan tetapi, sekiranya kita menulis persamaan ion, ianya masih lagi melibatkan pembentukan 1 mol air. Maka, haba peneutralan masih sama iaitu 57 kilojoule. Cara menghitung haba peneutralan adalah sama seperti mana yang kita lihat
untuk penghitungan haba pemendakan dan juga haba penyesaran, iaitu kita menggunakan formula delta H sama dengan MC theta per mol. Mari kita lihat beberapa contoh penghitungan berkaitan haba peneutralan. Contohnya, pencampuran 100 cm padu asid nitrik cair 2 mol per dm padu pada 100 cm padu larutan kalium hidroksida 2 mol dm padu menyebabkan peningkatan suhu dari 27.5 darjah Celsius kepada 41.14 darjah Celsius. Hitungkan haba peneutralan bagi tindak balas ini. Masih lagi melibatkan 4 langkah. Pertama, tulis persamaan kimia yang seimbang. Kedua, tentukan bilangan mol asid dan juga bilangan mol alkali yang digunakan, di mana daripada pengiraan kita dapati bilangan mol asid dan alkali adalah 0.2 dan ini adalah sama bentuk bilangan mol ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Daripada pengiraan mol ini kita boleh ringkaskan di mana bilangan mol air yang terbentuk adalah 0.2 dengan menggantikan nilai mol, nilai jisim larutan iaitu 200 darab dengan 4.2 dan perubahan suhu adalah merujuk kepada perubahan suhu akhir dengan nilai suhu awal. Maka kita akan dapat nilai haba peneutralan bagi tindak balas ini ialah negatif 57.3 kJ per mol. Jangan lupa tulis nilai negatif memandangkan terdapat nilai peningkatan suhu. Dan ini adalah satu contoh tindak balas eksotermik. Contoh kedua. Anda diberikan persamaan termokimia yang berikut dan anda dikehendaki menghitungkan perubahan suhu. Dengan menggunakan formula mol sama dengan MV over per 1000, kita boleh menghitung mol asid, mol alkali dan dari sana kita boleh tentukan mol ion hidrogen yang bertindak balas dengan mol ion hidroksida untuk membentuk mol air. Dalam contoh ini, mol air yang terbentuk adalah 0.4. Dengan menggantikan nilai haba peneutralan iaitu 57,100 kJ dan nilai jisim larutan adalah 400 gram, maka kita boleh mendapatkan nilai perubahan suhu iaitu 13.6 darjah Celsius. Iaitu yang penting pastikan pelajar menghitung bilangan mol air yang terbentuk di dalam eksperimen dan menggantikannya di dalam persamaan delta H sama dengan MC theta per mol. Soalan seterusnya. Dikehendaki pelajar menentukan isi padu minimum larutan. Masih lagi kaedah yang sama. Kita perlulah menentukan bilangan mol air yang terhasil di dalam eksperimen ini. Dengan menggantikan nilai haba peneutralan, kita dapati bilangan mol air yang terhasil adalah 0.5 mol. Dan dengan menggantikan dalam formula mol sama dengan MV per 1000, kita boleh menghitung nilai isi padu larutan natrium hidroksida iaitu 200
50 cm padu. Dengan menggunakan formula yang sama, kita boleh menentukan isi padu minimum asid sulfurik cair juga, iaitu 250 cm padu. Dalam kes ini, cikgu telah membahagikan nilai mol asid sulfurik dengan nilai 2. Kenapa? Daripada persamaan, 1 mol asid sulfurik setara dengan 2 mol natrium hidroksida. Sebab tu adalah sangat penting untuk pelajar sentiasa menulis persamaan kimia yang seimbang. Seterusnya kita akan lihat satu contoh yang melibatkan nilai perubahan suhu. Dalam contoh ini, iaitu untuk kes A, kepekatan yang digunakan 2 mol per dm padu, isi padu 100 cm padu, maka kita boleh kira bilangan mol yang terlibat adalah 0.2 mol dan diberikan peningkatan suhu adalah Theta darjah Celsius. Yang ini adalah kes asal. Jom kita lihat kes yang B, di mana eksperimen diulangi dengan 1 mol per dm padu kepekatan, isi padu 200 cm padu telah bertambah 2 kali ganda dan bilangan mol adalah sama. Jadi, haba yang dibebaskan adalah sama dengan kes asal dan disebarkan dalam isi padu campuran tindak balas yang 2 kali ganda dengan kes asal. Maka perubahan suhu akan menurun sebanyak separuh. Kita lihat kes yang C pula, kepekatan 2 mol per dm padu, isi padu 50 cm padu berkurang. Daripada tu kita boleh kira bilangan mol adalah 0.1. Haba yang dibebaskan adalah 2 kali ganda kurang sebab bilangan mol telah berkurang separuh dari kes asal dan disebarkan dalam isi padu campuran tindak balas yang 2 kali ganda kurang juga. Maka tiada perubahan suhu untuk kes C. Suhu masih kekal sebagai Theta darjah Celsius. Mari kita lihat kes yang seterusnya. Kepekatan asid sulfurik 1 mol per dm padu, kepekatan natrium hidroksida 2 mol per dm padu, isi padu 100. Maka kita boleh lihat kira bilangan mol. Untuk kes ini, haba yang dibebaskan adalah sama dengan kes asal. Okey, dan disebarkan dalam isi padu campuran tindak balas yang sama dengan kes asal. Maka perubahan suhu untuk kes ini adalah Theta darjah Celsius. Tiada perubahan suhu. Aku harap kamu dapat menguasai unit 4.4 haba peneutralan ini. Sekian, terima kasih.